Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik Makcik Oto Arung, Tan Sri Muhyiddin Yassin menang besar melawan Anwar Ibrahim dalam satu prosiding semakan kehakiman berkaitan dengan ordinan darurat khas penggantungan persidangan parlimen. Berikut adalah berita tergempar, berita panas tentang kekalahan Anwar Ibrahim di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin di peringkat Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, permohonan Anwar Ibrahim untuk membuat semakan kehakiman tentang kuasa Perdana Menteri ke-8 Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggantung persidangan parlimen telah ditolak secara rasmi oleh institusi kehakiman Malaysia hari Khamis semalam. Ini adalah satu keputusan kekalahan Anwar Ibrahim ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang isu ordinan darurat khas, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin menang lagi secara mengejut, membuktikan bahawa Perdana Menteri ke-8 Malaysia itu mempunyai kuasa perundangan, mempunyai kuasa veto, mempunyai kuasa eksklusif untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan bagi menggantung persidangan parlimen di musim darurat ini, pakcik makcik. Kekalahan Anwar Ibrahim ini adalah satu tamparan yang cukup hebat untuk Pakatan Politik DAP dan Pakatan Harapan. Kerana akhirnya apabila Anwar Ibrahim gagal untuk mengeluarkan satu deklarasi daripada institusi kehakiman Malaysia untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin menarik balik penggantungan persidangan parlimen itu, maka Anwar Ibrahim gagal lagi untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Malah yang paling memalukan, Anwar Ibrahim gagal untuk menggulingkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional dalam semakan kehakiman ordinan darurat khas, iaitu isu penggantungan parlimen, pakcik makcik. Kenapa Anwar Ibrahim kalah dengan sangat teruk, dengan sangat-sangat memalukan di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di tangan Kerajaan Perikatan Nasional dalam Mahkamah Malaysia kemarin, pakcik makcik? Hal ini kerana menurut kenyataan rasmi daripada Peguam Negara, Anwar Ibrahim tidak mempunyai locus standi untuk membuat semakan kehakiman kerana tuntutan Anwar Ibrahim itu bercanggah dengan perkara 150/6 dan bercanggah dengan perkara 150/8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Paling memalukan Anwar Ibrahim juga, menurut Peguam Persekutuan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional, permohonan semakan kehakiman Anwar Ibrahim ini yang mencabar kuasa veto Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri untuk menggantung persidangan parlimen khas dianggap satu perkara yang tidak ada kaitan dengan kuasa institusi kehakiman Malaysia. Sememangnya limitasi institusi kehakiman Malaysia dalam sistem demokrasi berparlimen dan sistem raja berperlembagaan Malaysia ini, keputusan darurat dan penguatkuasaan ordinan darurat khas oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh dicabar oleh mana-mana pihak di dalam semua peringkat mahkamah di dalam negara Persekutuan Malaysia, pakcik makcik. Maka Anwar Ibrahim jelas tidak memahami undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Anwar Ibrahim jelas cukup jahil dan tidak arif tentang peruntukan undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia, khususnya Akta Majlis Keselamatan Negara dan perkara 150 Proklamasi Darurat yang telah memperuntukkan seorang Perdana Menteri mempunyai kuasa veto, kuasa mutlak, kuasa yang sangat besar untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi menggantung persidangan parlimen di musim darurat ini. Sehubungan dengan itu, saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas
ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional yang terus menang dalam proseding perbicaraan mahkamah menentang Anwar Ibrahim yang gagal untuk membatalkan penggantungan parlimen di musim darurat ini. Menurut Jabatan Peguam Negara juga, kekalahan Anwar Ibrahim iaitu Ketua Pembangkang Pakatan Politik DAP Pakatan Harapan itu adalah kerana beliau tidak ada kuasa perundangan untuk mencabar kuasa Perdana Menteri dan Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional yang telah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menggantung parlimen. Sememangnya ini adalah kelebihan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional yang telah berjaya menggunakan kuasa mereka secara maksimum di musim darurat demi mengekalkan kuasa mereka di Putrajaya Pakcik Makcik Oto Arum. Suka ataupun tidak, Anwar Ibrahim DAP Pakatan Harapan perlu menerima kekalahan ini kerana terbukti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional mengangkat prinsip rule of law, mengangkat prinsip the supremacy of federal constitution serta mematuhi lunas undang-undang dan perlembagaan bertulis tertinggi negara bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong menggantung persidangan parlimen di musim darurat. Hal ini juga adalah satu petanda yang cukup besar. Menggantung persidangan parlimen di musim darurat adalah kuasa eksklusif milik seorang Perdana Menteri dan Kabinet Kerajaannya di Putrajaya Pakcik Makcik. Ini juga membuktikan bukan satu kesalahan di sisi undang-undang dan perlembagaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kabinet Menteri Timbalan Menteri Kerajaan Perikatan Nasional menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi menggantung persidangan parlimen. Paling penting yang perlu difahami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tindakan Yang di-Pertuan Agong menerima nasihat daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin itu adalah sah di sisi undang-undang. Kerana hakim-hakim yang arif lagi bijaksana, yang bebas daripada campur tangan politik, lebih arif dan lebih memahami pentafsiran undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sememangnya limitasi kuasa hakim-hakim dalam negara ini, mereka semua tidak boleh mencabar proklamasi darurat dan pengisytiharan ordinan darurat khas bagi menggantung parlimen yang telah dikuatkuasakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Yang di-Pertuan Agong. Sama ada kita setuju ataupun tidak, kita sokong ataupun tidak Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional ini. Dalam percaturan real politik Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin terus menang untuk mengekalkan kuasanya di Putrajaya Pakcik Makcik. Kekalahan Anwar Ibrahim ini menandakan dominasi kuasa di Putrajaya itu kekal dimiliki oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Paling pelik, Anwar Ibrahim tidak ada turun padang bersama Tun Dr. Mahathir dan jawatan kuasa tamat darurat di hadapan Istana Negara Kuala Lumpur bagi menghantar memorandum khas kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menamatkan proklamasi darurat dengan lebih cepat. Dan Anwar Ibrahim juga sangat-sangat pelik. Dia tidak menghantar memorandum khas mengiringi Tun Dr. Mahathir dan jawatan kuasa tamat darurat bagi meminta Yang di-Pertuan Agong mengadakan persidangan parlimen di musim darurat. Maka ini antara sebab kesilapan strategi percaturan kuasa politik Anwar Ibrahim yang menyebabkan beliau kalah dengan sangat-sangat memalukan di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di peringkat Mahkamah Rayuan hari Khamis semalam Pakcik Makcik.
Ini adalah satu kekalahan yang menjadi tamparan yang cukup hebat kepada Anwar Ibrahim, DAP Pakatan Harapan yang terus gagal untuk merampas kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Dan ini juga merupakan kekalahan yang sangat memalukan. Anwar Ibrahim bersama DAP Pakatan Harapan terus gagal untuk mencabar kuasa Perdana Menteri dan kuasa yang di-Pertuan Agong menggantung Parlimen di musim darurat. Tun Dr. Mahathir saya kira lebih strategik dan lebih berdiplomasi. Menghantar memorandum khas untuk menasihati yang di-Pertuan Agong bagi mempertimbangkan proklamasi darurat itu ditamatkan lebih awal atas nama kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Malang dan sangat malang, Anwar Ibrahim cuba untuk melanggar Mahkamah Malaysia yang mana isu darurat dan isu ordinan darurat ahas penggantungan parlimen ini sememangnya tidak boleh dicabar dalam institusi kehakiman Malaysia. Anwar Ibrahim membuktikan kepada generasi baru dan generasi lama dia tidak pernah membaca Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang terkini, bahawa sememangnya isu darurat, isu ordinan darurat khas ini adalah kuasa mutlak dan kuasa veto Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Akta Majlis Keselamatan Negara dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sebagai kesimpulan, Parlimen hanya boleh bersidang atas kuasa mutlak Perdana Menteri bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin Pak Cik Makcik. Persidangan Parlimen hanya boleh diadakan atas kuasa mutlak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan, undang-undang dalam negara ini telah memperuntukkan secara jelas dan terang lagi bersuluh seorang Perdana Menteri bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kabinet Kerajaannya di Putrajaya mempunyai kuasa eksklusif untuk menggantung persidangan parlimen di musim darurat. Perkara ini sememangnya tidak boleh dicabar oleh Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia. Dan sebab itu, Anwar Ibrahim kalah dan terus kalah dengan sangat-sangat memalukan. Apabila permohonan semakan kehakimannya ditolak oleh Hakim Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Kerana permohonan semakan kehakiman Anwar Ibrahim itu bercanggah dengan prinsip rule of law, bercanggah dengan the supremacy of federal constitution, bercanggah dengan perkara 150/6 dan perkara 150/8 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia Pak Cik Makcik. Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai kuasa mutlak yang sangat-sangat besar. Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai kuasa yang very powerful untuk menggantung persidangan parlimen sehingga tamat tempoh darurat Ogos 2021. Dan paling penting, untuk makluman Pak Cik Makcik Oto Arung, pemerhati-pemerhati politik Malaysia dan pencatur-pencatur kuasa dalam negara ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional boleh memaksimumkan kuasa mereka pada tahap paling tinggi untuk menyambung tempoh darurat ini sehingga tahun 2023 dan parlimen boleh digantung sehingga tahun 2023. Ini adalah prospek percaturan kuasa yang menjadi cabaran yang cukup besar kepada lawan dan kawan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sistem percaturan kuasa politik Malaysia dekad baru ini Pak Cik Makcik. Saya tahu kebenaran ini terlalu pahit untuk didengar dan ditonton oleh semua pihak.
hanya ada satu orang yang boleh mengubah landscape politik ini. Dan orang itu adalah Jufazli Syekh Ahmad bersama rakyat Malaysia berpuluh-puluh juta orang. Saya ingin memberi kredit dan pujian ke atas kemenangan percaturan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional yang terus berjaya mengalahkan Anwar Ibrahim DAP Pakatan Harapan dalam satu proseding semakan kehakiman di Istana Kehakiman Putrajaya kemarin. Ramai yang terkejut di atas kemenangan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang terbukti beliau selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia mempunyai kuasa perundangan yang very powerful untuk meminta Yang di-Pertuan Agong menggantung persidangan Parlimen khas di musim darurat. Apapun kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin ini yang cukup besar boleh bertahan sehingga Ogos 2021 dan sehingga tahun 2023. Perkara ini boleh diubah sekiranya Yang di-Pertuan Agong menerima nasihat daripada Jawatan Kuasa Tamat Darurat untuk menamatkan darurat lebih awal dalam negara Malaysia. Kuasa besar Tan Sri Muhyiddin Yassin ini yang cukup ditakuti oleh semua pihak hanya boleh dihalang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri jika Tan Sri Muhyiddin Yassin bersetuju untuk menamatkan darurat lebih awal dalam negara Malaysia. Jika berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menamatkan darurat ini lebih awal, maka kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang very powerful ini boleh dikawal oleh kawan dan lawannya. Apapun, saya mengucapkan takziah kepada Anwar Ibrahim DAP dan Pakatan Harapan yang gagal untuk merampas kuasa di Putrajaya. Saya juga mengucapkan takziah kepada Anwar Ibrahim kerana terus gagal untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia di Putrajaya. Sememangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional itu tidak boleh di-underestimate oleh semua pencatur-pencatur kuasa dalam negara ini. Yang pasti, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional terus menjadi kingmaker yang menang besar dalam Mahkamah Malaysia, bahawa keputusan untuk menggantung persidangan Parlimen di musim darurat adalah keputusan yang tepat dan selari di sisi undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kepada Anwar Ibrahim, game is over. Kamu gagal lagi untuk menjadi Perdana Menteri di Putrajaya, Anwar Ibrahim. Sampai kiamat, kamu tidak akan menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Checkmate and game over. Bapa penipu manifesto PRU 14, Anwar Ibrahim, yang kalah di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam institusi kehakiman Malaysia. Checkmate and game over. DAP Pakatan Harapan yang kalah dan terus kalah kerana kehebatan percaturan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional di musim darurat ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terus hidup suara keramat rakyat Pak Cik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Suara keramat rakyat dalam percaturan kuasa di Putrajaya. Terima kasih.